Okay, so kat sini kamu nampak dia guna nak buktikan elektron tu macam dia bersifat gelombang kan. So dia buat eksperimen ni lah. Eksperimen interference. So kita perlukan dua celah kat sini. So kan dia tembak elektron kan. Kita tengok jadi apa? Kita tengok kan nampak ada pattern. Ada pattern. Kat sini ada elektron. Okay, sini ada elektron. Barisan elektron. Yang ni tak ada pula. Yang ni tak ada. Lepas tu ini ada pula apa ni barisan pinggir kan, pinggir elektron, yang ni pinggir yang tak ada elektron kan. So dia berselang-selang, betul tak? Dia serupa macam interference, betul tak? Betul. Betul. Kan? Serupa macam interference. Okey, sebab itulah dia kata elektron ni pun boleh buat apa ni? Apa elektron ni kan zarah. So zarah dia boleh bersifat gelombang. So ni salah satu bukti lah. Okay, nampaklah. Macam tu kan, pinggir elektron, pinggir tak ada elektron. Pinggir yang ada elektron, pinggir yang tak ada elektron. So dia selang-seli kan, macam interference. Okay, so terbuktilah sebenarnya zarah pun boleh bersifat gelombang. So kalau kamu tengok, bayangkan ni tembak elektron. So nanti dia masuk dua celah, tengok jadi macam mana. Dia boleh macam tu dia boleh split, nampak? Lepas tu dia selang-selang. Kau nampak tadi bayang-bayang dia? Boleh? Nampak tak macam dia terbelah tu? Terbelah, lepas tu dia jadi pinggir yang selang-seli tu. Yang interference apa? Sekejap Ada nampak yang membina, memusnah. Interference yang membina, memusnah tu. Ni. Nampak? Nampak. Nampak kan? Okey. Okey dah nampak, baguslah. Okey. Jadi so bila dah buat eksperimen macam tu, maksudnya apa? Maksudnya zarah pun boleh buat ni lah interference. Jadi zarah pun boleh bersifat gelombang, okey. So sepatutnya dah buat eksperimen tu kan, jadi kan dalam jadual yang cikgu tunjuk tadi tu, mana ke tadi? Mana pula ni? Sekejap. Dia hang ke? Baik. Habis. Dah, mana cikgu punya ni pun. Aduh. Okey. Ini kuantum mana ni? Okey, so kan dalam jadual ni kan dia kata zarah tak boleh buat ni kan, interference kan. Kenapa kat ni sekejap Kan dia kata zarah tak boleh buat interference. So lepas dah buat eksperimen yang tadi tu, elektron tu, so elektron dah tengok dia boleh buat interference. So sebenarnya boleh lah, okey. Ni jadual ni yang sebelum sebelum dia orang buat eksperimen tu. So selepas buat eksperimen, so dia orang find out yang zarah boleh buat interference. Dia guna zarah apa? Dia guna zarah elektron. Okey. Boleh? Faham ke? Boleh faham. Okey, boleh. Okey, next. Okey, disebabkan elektron ni kan jisim dia kecil kan. Dan panjang gelombang dia besar. Disebabkan panjang gelombang dia besar. Betul lah kan, panjang gelombang dia besar. So kita boleh buat ni, mikroskop elektron. Okey. Kita boleh buat mikroskop elektron. Biasanya kita pakai mikroskop optik kan. Yang dalam makmal kita tu iaitu mikroskop optik. Okey. So mikroskop elektron ni dia lebih jelas nampak. Apa yang kamu tak nampak dalam mikroskop optik, kamu boleh nampak dalam mikroskop elektron. Okey. Itu je yang cakap. Okey, sebab apa? Sebabnya
Apa ke? Sekejap. Okay lah, nak dekat tu je lah. Sebenarnya kita ada mikroskop elektron. So, dia punya ni nak ada elektron, dia pakai je lah. Dia pakai senapan elektron. Okay, dia pakai senapan elektron sebab nak tembak elektron kan. And then jenis kanta dia pakai ni. Kanta magnet Dia bukan macam mikroskop optik, dia pakai kanta kaca. Kemudian mikroskop elektron, dia pakai ni lah alloy elektron. Dan nama pun mikroskop elektron kan. Kalau mikroskop optik, dia pakai cahaya biasalah, cahaya tampak. Okey, so nak tengok kalau mikroskop optik kita guna mata kan nak tengok. Kalau mikroskop elektron kita guna screen TV ni. Pakai screen TV. Itulah beza dia. Okey, next. Yang ni lah. Okey, kita buat lah kira-kira. Okey, berapakah jumlah tenaga satu foton gamma yang mempunyai frekuensi 1027 Hz? Okey, nak kira tenaga satu foton, apa formula dia? Apa formula dia? Ingat tak tadi? Ingat tak? E sama dengan lambda. E sama dengan H apa? H Lambda. lambda ke saya sebut tadi? Sekejap Bukan lambda lah. E sama dengan apa? F. E sama dengan F. F. Okey, sekejap E sama dengan HF. So F tu H tu apa? F tu pemalar Planck 6.63 darab 10 negatif 34 Joule saat darab dengan frekuensi 1027 tu maksudnya ni lah ya. Maksudnya 1 darab 1027. Okey. Hertz ataupun saat negatif 1 kan. Okey. Okay, tak apalah kamu nak masuk hertz, nak tulis hertz pun tak apa juga. Yang penting janji unit tenaga apa kat bawah nanti. Unit dia joule. Okey, cuba darab dapat berapa? Dah dapat, kira dah dapat berapa? Okey, berapa dapat? Respon. 6.63 darab 10 negatif 7. Ya, 6.63 darab 10 negatif 7 joule. Okey. Unit energi mesti joule. Kalau tak percaya, cuba tengok Ni kan hertz tu kan saat negatif 1 kan. So kalau kita ni saat 1 dengan saat negatif 1. Mestilah 1 tambah negatif 1 kan kosong. So kosong. Jadi S kosong. S kosong tu 1 lah. Jadi cancel lah kan saat ni. Yang tinggal joule. Sebab tu unit dia joule. Okey. Okey, next. Dia tanya apa pula? Cahaya tampak mempunyai panjang gelombang 400 nanometer. Ni cahaya tampak yang color ungu Kalau yang color merah 700 nanometer. Berapakah tenaga foton untuk cahaya merah? Dia nak tenaga foton yang color merah. Dia bukan nak tanya ungu yang merah. Okey, tenaga foton samalah formula dia. E sama dengan HF. Tapi dia ada tak bagi frekuensi untuk cahaya merah? Tak bagi. Kalau tak bagi kan, kita boleh kembangkan yang F ni. Kita buat apa? Kembangkan dia. Ingat tak lagi formula had laju gelombang? Had laju gelombang, ingat tak formula had laju gelombang apa? V sama dengan F lambda. F lambda kan? Okey. Tapi kat sini, had laju je, had laju cahaya lah. Had laju cahaya semua orang tahu kan had laju cahaya. Berapa had laju cahaya? 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Ni had laju cahaya. Kamu tahu tak nilai ni? Cahaya kan bergerak selaju ni. Semua cahaya. Kan cahaya tampak. So ni had laju cahaya. Patutnya dalam soalan dia kena bagilah unit apa ni, nilai had laju cahaya dia tak bagilah. Okey. Ini bila faham tak ni had laju cahaya ni? Dia tetap. Kamu tahu kan yang ni? Ke first time tengok respon. Tahu.
Oh. Tahu kan? Jadi, so ni cahaya kan. Jadi laju cahaya lah kita gantikan simbol C C. C sama dengan F lambda. So F sama dengan apa? C per lambda. Jadi kita kembangkan, so dapatlah H C per lambda. So dapatlah formula macam ni. Okey. Boleh. So bila dapat formula macam ni, boleh kira tak? Ni tenaga foton merah. Boleh kira? Kita ada H kan, pemalar Planck. Kita ada C, had laju cahaya. Dan kita ada panjang gelombang cahaya merah. Kan? Berapa panjang gelombang cahaya merah? 700 nanometer. Tapi kena tukar ke unit meter Okey, cuba kira dapat berapa? H pemalar Planck memang tetaplah 6.63. Tak apa, dalam soalan dia akan bagi nilai pemalar Planck ni. Kamu tak payah hafal sebenarnya. 6.63 dapat 10 negatif 3.4 joule saat. Okey. Lepas tu hal laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Lepas tu bahagi dengan panjang gelombang. Panjang gelombang cahaya merah berapa? 700 nanometer. Tukar ke meter maksudnya apa? Darab dengan 10 negatif. Negatif berapa ni nano? 9. Negatif 9 meter. Kalau kamu tak hafal nano ni, kamu tekan je kalkulator Tekan je 700. Lepas tu tekan shift. Tekan nano. Ada kan? Nano. Kalkulator ada tak nano? N kecil. Ada kan? Ada. Ada. So boleh tekan je 700 shift nano. Okey, cuba kira masuk kalkulator 6 point. Ya Allah, kenapa cikgu buat 6.63? Kat mana salah 6.63 dapat 10 negatif 3.4. Aduh, okey. Kira 6.63 dapat 10 negatif 3.4 darab dengan 3.8 bahagi 700 shift nano. Shift nano. Okey, apa jawapan dia? 2.84 2.84 darab dengan 10 negatif 19 negatif 19. Unit dia apa? Energi. joule. Joule. Okey. Boleh. Okey, next. Alamak. Dah 12. Cikgu nak lagi 10 minit tak apa ke? Korang kisah tak? Tak apa cikgu. Tak apa. 10 minit je. Okey, next. Kita buat ni je ni. 7.2 ni. Okey, tentukan panjang gelombang elektromagnet jika tenaga foton adalah 10 joule. Dia bagi E, energi, dia nak kamu kira panjang gelombang. Ni gelombang elektromagnet apa ni? Tak tahulah apa benda Radio ke, cahaya dampak ke kan? Banyak kan elektromagnet. So tak kisah. Jadi kita kira dia. Pakai formula apa ni kalau dia bagi E, energi nak dapat panjang gelombang? Kita boleh pakai formula ni. Okay. E sama dengan H C lambda kan. Boleh pakai formula ni. So E dah tahu, H dah tahu pemalar Planck, C tu kan had laju cahaya, had laju cahaya ke had laju cahaya. Okey, had laju gelombang elektromagnet berapa? Kalau had laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1 kan cahaya tampak. Jadi had laju elektromagnet apa dia? Mestilah sama, betul tak? Kan? Betul ke tidak? Had laju gelombang elektromagnet. Kalau dah had laju cahaya tu dah dalam gelombang elektromagnet kan? So kalau cahaya tu had laju dia 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Jadi gelombang elektromagnet pun yang semua-semua tu yang rancangan malam ini apa cantik untuk X-Graphene tu pun tu semua had laju je ni. 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Okey. Okey. So panjang gelombang, bolehlah kira panjang gelombang. So dapat berapa panjang gelombang? Cuba kira. H tu 6.63 darab 10 negatif 3.4
apa joule saat. Lepas tu darab dengan 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1 bahagi dengan E, energi 10 joule. Cuba kira dapat berapa? Dah kira dah dapat berapa? Okay, kira dah. Dah. Dapat berapa? 1.99 darab 10 negatif 26. Ya, lepas tu joule ni boleh potong-potong. Saat ni potong, so tinggal unit dia apa? Unit dia adalah Meter. meter. So dapatlah panjang gelombang elektromagnet ni. Okay, next. Okay, yang ni pula. Oh, ni yang pasal kuasa Sebuah laser berkuasa 1.0 megawatt menghasilkan cahaya merah, panjang gelombang dia ni. Hitung berapa banyak foton yang dihasilkan. Berapa banyak foton. N, berapa banyak foton. Oh, cikgu lupa nak bagi formula. Lagi satu formula yang kamu kena tahu. Yang ni nak kira kuasa. Kuasa suatu elektromagnet. Okay, mana nak conteng. Okay, tak tahu mana nak conteng dah. Okay, sekejap. Okay, formula nak kira kuasa elektromagnet. Elektromagnet pun ada kuasa juga. Kuasa dia power. So nak kira kuasa power. Power sama dengan N H F. Inilah formula dia nak kira power. So P tu apa? P tu power lah Kuasa. Unit dia apa unit dia? Kuasa unit dia apa? Respon. Standard international unit untuk kuasa apa? Watt. Watt. W besar. N apa N? N tu adalah bilangan bilangan foton. Okay, bilangan foton. Ada berapa kan bilangan foton. So H tu pemalar Planck lah. Okay, pemalar Planck. Semua tahu pemalar Planck 6.63 darab 10 negatif 34 joule saat. F apa F? F adalah frekuensi. Unit frekuensi adalah unit dia apa? Hertz kan? Hz. Okay. So kat sini apa ke soalan tadi? Okay. So sebuah laser berkuasa 1.0 megawatt menghasilkan cahaya merah, panjang gelombang dia ni. Hitungkan berapa banyak foton. Okay, jadi kita tengok kat sini. Kita ada power. Dia suruh cari berapa bilangan foton. H tahu kan H? Pemalar Planck. F. Dia bagi tak frekuensi F? Ada tak frekuensi? Kita tengok dalam soalan tu ada tak frekuensi? Tak ada. Okay, kalau tak ada frekuensi tak apa. Kita buat ni. Kita pakai yang ni. Kan kita belajar tadi had laju gelombang cahaya kan. Kan kita tahu formula had laju gelombang V sama dengan F lambda. So kalau kalau had laju cahaya ataupun had laju gelombang elektromagnet, simbol dia C kan. C sama dengan F lambda. So kita boleh buatlah F sama dengan C per lambda. Kita boleh kembangkan F ni. F sama dengan C per lambda. Okay. Faham? Biasanya gelombang masa form 4 kita belajar had laju V sama dengan F lambda kan. Tapi disebabkan tajuk ni kita fokus kepada gelombang elektromagnet kan. Fokus pada gelombang cahaya. So nilai dia sama kan. 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. So ambillah simbol C. Boleh? Faham ke? Faham? Boleh. Okey. Boleh. So boleh. Kita kembangkan dapatlah. Apa tadi? P sama dengan NHF. So NHC per lambda. Kan? F ni kita kembangkan dapat C per lambda. Okey. So ni formula dia. Okey. Jadi kamu nak kira apa? Bilangan foton kan? Jadi NHC sama dengan P lambda. So nak cari N saja, P lambda bahagi HC. Okey, P tu apa? P tu power. 1
Ni bukan megawatt. Ni satu apa ni? Ni bukan megawatt. Satu apa tu yang kecil? 1 Milliwatt. 1 miliwatt. Okey, 1 miliwatt. So 1.0 miliwatt. Tekan je lah kalkulator mili. Kamu tekan je, saya tekan ni mili, tekan shift, tekan mili. Dapat, boleh. Mili berapa mili nilai dia? Negatif 3 kan? Mili. Okey. Kan. Lepas tu H 6.63 darab 10 negatif 3.4. C 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Okey. Kira dapat berapa? Ni last ni. Kira dapat berapa ni? 1 shift mili bahagi 6.63. Cikgu tak tahu lambda eh? Lah, lupa pula lambda. Okey, lambda. Mana lambda? 6.48 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okey dah. Okey. 1 shift mili darab 6.48. Dapat. Okey, korang dapat berapa? Bagi tahu cikgu dapat berapa? 3 point berapa? Dah, kira dah. Cepat ni last ni lepas ni habis. 3 point 3.26 darab 10 15. Ya, betul. 10 kuasa 15. Okay, sekarang ni unit dia apa? Tiba-tiba pula nak tahu unit dia. Apa unit dia? Alamak, unit dia. Kita kena, kalau nak tahu unit, kita kena masukkan unit ni watt. Ni watt. Ni meter. Ni meter saat negatif 1. Ni apa tadi unit dia? Unit dia ni. Joule saat. Kan? Macam mana nak potong ni? Tapi ni watt. Macam mana ni? Apa agak-agak apa unit dia? Tak try buat lah. Kalau watt, kamu nampak watt, kamu tukarkan. Power, watt tu power kan? Power sama dengan E per T kan? Energy joule kan? Joule, T apa T? T saat kan? Second kan? So kat sini, jadilah joule saat negatif 1, betul tak? So kat sini kan unit dia joule saat negatif 1. Dah, cikgu dah buat macam ni dah. Sekarang boleh potong tak? Boleh potong tak ini? Boleh kan? Ni joule. Dah boleh potong dah. Joule atas, joule bawah. Lagi apa? Meter bawah, meter atas, meter bawah. So yang tinggal kat atas ni saat negatif 1 dengan saat apa ni? Ni saat 1. Ni saat 1 dengan saat negatif 1. So jadi dia apa ni? Saat negatif 1 bahagi saat 1 tambah negatif 1 berapa? Kosong. Saat kosong 1 lah. So kalau saat kosong tu 1, so tak ada lah ni kan. Saat kosong kan 1 kan nilai dia. So tak ada lah ni, tak ada. So jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah unit dia apa? Saat negatif 1. Ya, saat negatif 1. Tapi kalau cara nak jawab dia buat macam ni Kamu jawab dia foton. Maksudnya bilangan foton ada 3.26 dapat 10 kuasa 15. Banyak ni foton dia ni. Okay, foton saat negatif 1. Maksudnya dia nak kata dalam 1 saat ada berapa foton? Ada 3.26 darab 10 kuasa 15 foton. Okey. Boleh? Boleh. Okey, tak habis lagi syllabus. Okey. So bila cikgu nak buat kelas ni Kalau next week budak asrama tak ada, budak asrama dekat rumah kan. So boleh cikgu buat betul tak? Lepas tu yang budak plasma tu
Cikgu ajar kat sekolah Tapi 2 kali je boleh ajar. So mungkin kalau cikgu buat macam malam ke korang kisah ke? Sebab nak combine plasma dengan asrama. Kisah tak kalau buat kelas waktu malam Zoom? Korang kisah ke tak? Boleh je. Okey je. Boleh je. Boleh je kan? Waktu malam. Lagipun kat rumah kan? Okey. Tu sahaja kelas. Dah. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Terima Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Ah, Terima kasih cikgu. Okey.